Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulaika binti Zulkifli bersama ahli kumpulan akan membentangkan tugasan 2 persembahan bagi kursus PIMK 3263 Pengajian Kurikulum dan Pentaksiran Pendidikan Islam Sekolah Rendah yang dibimbing oleh pensyarah kami, Ustaz Muaz bin Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan kurnianya kami dapat menyiapkan tugasan kerja khusus PIMK 3263 ini dengan jayanya mengikut kehendak soalan yang diberikan. Dalam tugasan ini, kami diminta untuk menjelaskan isu yang telah dipilih iaitu isu kemanjirian murid mengikut perspektif Islam. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pensyarah kursus PIMK 3263 Ustaz Muaz bin Muhammad kerana telah membimbing dan memberikan tunjuk ajar kepada kami dalam menyiapkan kerja kursus ini mengikut kriteria yang ditetapkan. Seterusnya beralih kepada isi kandungan yang terdapat dalam pembentangan kami, iaitu kami akan mengupas serba sedikit mengenai kemenjadian murid dan kami juga akan menerangkan secara lebih lanjut mengenai isu yang telah kami pilih, iaitu tahap penghayatan ibadah dalam kalangan murid. Kami juga akan menerangkan mengenai faktor tahap penghayatan ibadah dalam kalangan murid berkurang, kesan-kesan isu serta langkah untuk menangani isu. Terdapat juga penutur, rujukan serta lampiran. Jadi saya Iznul Kalisa binti Muhammad Azlin bersama rakan-rakan saya yang lain akan mengupas dengan lebih lanjut mengenai isu kemenjadian murid. Jadi apa yang dimaksudkan dengan kemenjadian murid? Kemenjadian murid merujuk kepada hasil akhir yang diinginkan atau pencapaian proses pendidikan yang dididik oleh guru sama ada kurang sempurna atau sempurna. Rupa bentuk insan yang kita mahukan itu telah digaris secara sempurna dan bertulis dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Kemenjadian murid ini juga adalah satu perkembangan keseluruhan murid dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap dan juga nilai. Ia bukan sahaja mengenai pencapaian akademik tetapi juga tentang bagaimana murid boleh mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam kehidupan sebenar, mempunyai sikap positif dan mempunyai kemahiran sosial yang baik. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai 3 aspek kemenjadian murid, iaitu kemenjadian murid dalam akademik, kemenjadian murid dalam kokurikulum dan kemenjadian sahsiah murid. Apa itu kemenjadian murid dalam akademik? Kemenjadian pendidikan akademik dianggap penting dalam agama Islam kerana ilmu membantu individu memahami dan menghayati ciptaan Allah. Jadi di sini menurut Islam, belajar adalah satu kewajipan bagi setiap Muslim dan penekanan diberikan kepada mempelajari ilmu agama, ilmu dunia serta mengembangkan kemahiran dan kepakaran yang boleh memberi manfaat kepada individu dan juga masyarakat. Pendidikan dari perspektif Islam bukan sahaja tentang memperoleh ilmu, tetapi juga menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian. Seterusnya adalah kemenjadian murid dalam kokurikulum. Kemenjadian murid dalam kokurikulum tertumpu kepada pembangunan aspek bukan akademik seperti kemahiran sosial, kepimpinan, kreativiti dan pembangunan diri murid secara holistik. Jadi, menjadi pelajar dalam kokurikulum adalah satu usaha untuk menyediakan pelajar dengan pengalaman yang pelbagai dan menyeluruh di luar bilik darjah. Melalui kokurikulum, mereka dapat mengembangkan pelbagai aspek sahsiah diri yang bukan sahaja merangkumi kemahiran akademik tetapi juga aspek kemahiran hidup yang penting untuk masa depan mereka. Dan aspek yang terakhir adalah kemenjadian sahsiah murid. Murid dididik untuk berkelakuan baik dan mengambil berat tentang alam sekitar, masyarakat dan membantu mereka yang memerlukan. Jadi di sini diharapkan pendidik mendapat pendidikan moral yang kukuh dengan nilai-nilai seperti kejujuran, kesabaran, belas kasihan, keadilan,
dan juga kasih sayang. Aspek sosial ini juga dititik beratkan dalam Islam. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan lagi dengan 5 teras kemenjadian murid. Kemenjadian murid tidak hanya dinilai berdasarkan pencapaian akademik sahaja, bahkan dapat dinilai melalui hasil keberkesanan proses persekolahan secara holistik. Jadi di sini terdapat 5 aspek teras kemenjadian murid, iaitu JERIS, jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Dari segi jasmani, iaitu menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal dan dapat mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal manipulatif dan juga sosial. Dari segi emosi pula, mempunyai emosi yang matang dan stabil serta memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang. Di sini juga, dari segi emosi juga mampu mengawal emosi dan nafsu serta tidak sombong ataupun hipokrit. Seterusnya adalah rohani, iaitu menyedari dan percaya kepada Tuhan sekaligus berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni. Selain itu, menyedari bahawa kita bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala perbuatan dan tindakan kita. Seterusnya adalah intelek, iaitu mempunyai kemahiran asas 3M. Apa itu 3M? Iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Dan sering berusaha untuk memperoleh dan mengembang ilmu yang benar. Dan akhir sekali adalah sosial, iaitu menjadi seseorang yang menyumbang secara positif, memahami peranan dalam membina negara dan mengukuhkan perpaduan serta toleransi dalam masyarakat. Seterusnya mari kita lihat pengenalan ibadah. Apa itu ibadah? Ibadah dari sudut bahasa ialah tunduk dan patuh kepada Allah. Dari segi istilah pula membawa maksud semua perkataan serta perbuatan zahir atau batin yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ibadah ini terbahagi kepada dua, iaitu ibadah khusus dan juga ibadah umum. Ibadah khusus merujuk kepada ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syaratnya tidak boleh diubah sama sekali. Sebagai contoh, solat, puasa, zakat dan juga haji. Seterusnya, ibadah umum pula merujuk kepada segala aspek kehidupan manusia, sama ada berkaitan dengan hubungan sesama manusia ataupun hubungan dengan makhluk yang lain, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sebagai contoh, makan, minum, tidur dan sebagainya. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Walijah pada tahun 2010, beliau mendapati bahawa tahap penghayatan pelajar dalam ibadah, sama ada ibadah yang wajib ataupun sunat, masih belum memuaskan. Mari kita lihat mengapa ataupun apakah faktor yang menyebabkan penghayatan ibadah dalam diri murid semakin berkurang. Baik, antara faktor-faktor yang menyebabkan penghayatan ibadah dalam diri murid berkurang adalah yang pertama, kurang aktiviti keagamaan. Seperti mana yang kita tahu, di sekolah sememangnya ada aktiviti keagamaan yang dijalankan, akan tetapi aktiviti tersebut tidak dijalankan secara berterusan. Seperti mana kita tahu, di sekolah terdapat pelbagai lagi program yang perlu dilakukan, sehingga terdapat kekangan untuk melakukan aktiviti keagamaan kepada pelajar secara berterusan. Selain itu, pelajar sibuk menyiapkan tugasan yang sehingga mengabaikan aktiviti keagamaan yang dijalankan. Hal ini kerana pelajar beranggapan bahawa kecemerlangan akademik jauh lebih penting daripada penghayatan dalam beribadah. Seterusnya, kurang didikan agama daripada ibu bapa. Seperti mana yang kita lihat pada zaman kini, ibu bapa lebih mementingkan materialistik, iaitu perkara kebendaan, perkara yang mereka boleh lihat seperti pencapaian akademik dan juga pencapaian dalam bidang kurikulum.
Seterusnya, ibu bapa hanya mengharapkan didikan di sekolah sahaja. Seperti mana yang kita tahu, pada masa kini, kebanyakan ibu bapa sibuk bekerja, pergi pagi dan pulang malam, dan mereka tidak ada masa untuk memberi didikan agama kepada anak-anak mereka, dan mereka mengharapkan ustaz-ustazah di sekolah untuk memberi didikan yang sepatutnya kepada anak mereka. Dan yang terakhir adalah ibu bapa tidak tegas dalam menyuruh anak melakukan kewajipan sebagai seorang Muslim. Hal ini kita dapat lihat ibu bapa terlalu mengikutkan apa yang anaknya mahu, dan mereka beranggapan bahawa tidak boleh memaksa anak-anak dalam melakukan sesuatu, sehingga mereka lupa bahawa tanggungjawab mereka adalah untuk menanamkan nilai Islam dalam diri anak-anak mereka. Seterusnya adalah kesan ataupun akibat jika penghayatan ibadah dalam kalangan murid berkurang. Jadi kesan yang pertama adalah hilang kualiti dalam ibadah. Murid hanya akan memandang remeh ataupun hanya memandang sambil lewa dalam melaksanakan ibadah yang boleh mengakibatkan hilangnya keikhlasan dan kemanisan dalam beribadah. Ini boleh mengurangkan kualiti rohani dan penghayatan dalam beribadah seseorang murid itu. Contohnya, seseorang murid hanya beribadah kerana ingin kelihatan baik di hadapan orang lain, bukan kerana niat dan ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kesan yang seterusnya adalah kurang pembentukan kepribadian Muslim yang sejati. Ini kerana murid kurang kefahaman tentang nilai-nilai murni. Tanpa pemahaman yang cukup tentang nilai-nilai Islam, murid hanya melakukan sesuatu ibadah tanpa memahami maksudnya. Contohnya, murid menunaikan solat tanpa memahami maksud, niat dan tujuan mereka melaksanakannya, serta mereka mungkin tidak memahami konsep kasih sayang, keadilan, kesederhanaan dan keberkatan yang diajarkan dalam Islam. Dan kesan yang terakhir adalah pembentukan nilai dan etika murid akan menjadi lemah. Kekurangan penghayatan agama boleh mengakibatkan murid kehilangan bimbingan moral yang kukuh, seterusnya boleh mengakibatkan tingkah laku yang tidak bermoral atau tidak beretika. Sebagai contoh, seorang murid yang tidak menghayati sepenuhnya ibadah solat mungkin tidak merasakan keperluan untuk menunaikannya dengan konsisten, dengan secara berterusan. Ini boleh menyebabkan murid kurang disiplin dan kurang mematuhi ajaran agama. Terdapat beberapa langkah yang boleh diambil bagi menyelesaikan isu ini. Yang pertama adalah guru haruslah mempelbagaikan kaedah pengajaran dalam PDP. Guru seharusnya menggunakan grafik berbentuk gambar dan video bagi membolehkan murid untuk mendapat gambaran yang betul mengenai cara untuk melaksanakan sesuatu ibadah. Penggunaan grafik dalam proses PDP ini juga mampu menarik minat murid untuk memberikan tumpuan terhadap apa yang diajar oleh guru, seterusnya menanam semangat dalam diri murid untuk mereka melaksanakan ibadah. Contohnya, guru boleh menggunakan grafik bagi menunjukkan langkah dalam berwuduk serta pergerakan dalam solat. Yang kedua adalah memantapkan hubungan dua hala antara guru dan ibu bapa. Hal ini kerana apa yang diajar oleh guru di sekolah haruslah diteruskan dan dipraktikkan oleh ibu bapa di rumah. Guru perlulah mengajar asas dalam beribadah di sekolah, manakala ibu bapa perlulah menunjukkan contoh kepada anak-anak untuk melaksanakan ibadah dalam kehidupan seharian mereka. Ibu bapa juga haruslah mengajar anak-anak untuk turut serta melakukan ibadah dan memperbetulkan mereka sekiranya mereka perlu. Contohnya, guru dan ibu bapa bolehlah mengajar murid-murid dan anak-anak mereka untuk berkaitan dengan ibadah solat, doa, sedekah serta berbuat baik. Langkah yang ketiga adalah memperkasakan program dan kursus asas ibadah di sekolah. Melalui langkah ini, program yang dilaksanakan dapat diteruskan secara lebih sistematik dan berkesan.
Hal ini dapat membentuk ibadah yang berkualiti dalam diri murid. Contohnya, melalui program pemantapan Al-Quran, program tilawah dan hafazan serta kem solat. Sebagai penutup, penekanan terhadap penghayatan ibadah dalam kalangan murid merupakan aspek yang penting bagi menghasilkan murid yang melaksanakan ibadah dengan betul dan berkualiti, seiring dengan kandungan yang telah digariskan dalam falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu seimbang dalam aspek rohani. Pelaksanaan ibadah dalam kehidupan mampu membentuk murid yang berketerampilan dan berakhlak mulia, sekaligus dapat memantapkan lagi pegangan agama dan melahirkan insan yang cemerlang di dunia dan di akhirat.